Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Hafidul dalam bicara khas analisis pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Melaka kali ke-15. Bersama saya Hafidul malam ini untuk kita membawa satu pandangan dan juga suluhan yang lebih mendalam dalam soal pilihan raya umum DUN ke-15 Negeri Melaka ini yang menjadi tumpuan sejak kebelakangan ini dan akhirnya sudah pun ditetapkan penamaan calon untuk kali ini dan pastinya semenjak awal pagi tadi kita bawakan kepada anda berkenaan dengan penamaan calon dan sudah tentu kita ingin bawakan kepada anda DUN Negeri Melaka dan ini penting untuk kita memahami bagaimana 28 DUN ini dipertandingkan dan bagaimana PRU di Negeri Melaka ini untuk dibawakan dalam tempoh pandemik COVID-19. Dan kalau kita dapat lihat jumlah keseluruhan calon yang bertanding di kesemua 28 DUN Negeri Melaka yang telah disahkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sebanyak 212 calon yang bertanding. Dan ini kalau kita lihat 112 ini, kalau kita melihat kepada pecahan untuk setiap parti yang bertanding di 28 DUN ini, kalau kita melihat kepada Parti Barisan Nasional di sini sebanyak 28 calon juga ditempatkan ke semua 28 kawasan, diikuti Perikatan Nasional 28 dan juga Pakatan Harapan juga seramai 28, diikuti Bebas seramai 22 orang dan juga Putra seramai 5 orang dan daripada Parti Iman 1 calon. Dan ini penting untuk kita memahaminya. Dan ini yang sering dibual-bualkan sejak awal pagi dan malah sejak sebelum penamaan calon secara rasminya berlangsung pada hari ini. 6 penjuru melibatkan 3 DUN, 5 penjuru sebanyak 5 DUN, 4 penjuru sebanyak 9 DUN dan selebihnya iaitu 3 penjuru sebanyak 11 DUN. Dan daripada DUN ini terdapat kawasan-kawasan yang kita katakan adalah hot seater ataupun kerusi-kerusi panas ini. Kita mulakan terlebih dahulu di DUN N02 Tanjung Bidara. Ini sememangnya menjadi tumpuan semua pihak kerana kita melihat kepada calon yang bertanding untuk Tanjung Bidara ini. Kita lihat Datuk Seri Abdul Rauf Yusof daripada Barisan Nasional dan juga Datuk Mas Emeriati Samsudin daripada Perikatan Nasional juga merupakan ahli parlimen Majlis Tanah dan juga daripada PH ataupun Pakatan Harapan Zainal Hassan ini sendiri. Dan seterusnya kalau kita ingin lihat kepada kerusi berikutnya di DUN N04 Lendu, dipertandingkan oleh Datuk Seri Sulaiman Mat Ali juga merupakan bekas Ketua Menteri Melaka, untuk Perikatan Nasional Meja Besar Abdullah Mahadi dan juga untuk Pakatan Harapan mengenengahkan calon muda Muhammad Asri Ibrahim. Dan seterusnya bagi DUN N17 Bukit Katil ditandingi oleh Barisan Nasional Datuk Hasnur Husin, Perikatan Nasional Muhammad Al-Hafiz Yahya dan juga Pakatan Harapan juga merupakan bekas Ketua Menteri Adli Zahari dan seorang daripada calon bebas seperti anda saksikan ini. Dan kerusi berikutnya iaitu DUN N10 Asahan. Ini kita melihat 6 penjuru yang akan berlaku pada hari pengundian 20 November nanti, di mana Parti Barisan Nasional meletakkan calon Fairul Nizam Roslan, untuk Perikatan Nasional Danesh Basil dan juga Pakatan Harapan ini juga merupakan bekas Ketua Menteri Melaka. Ini kita boleh katakan 3 bekas Ketua Menteri Melaka bertanding untuk DUN di Negeri Melaka, diikuti 3 daripada bebas. Dan berikutnya DUN N15 Pengkalan Batu, juga kerusi hangat yang diperkatakan kebelakangan ini, untuk Barisan Nasional Datuk Kalsum Nordin, Perikatan Nasional Muhammad Azruddin Mat Idris dan juga Pakatan Harapan sekali lagi meletak calon muda Muhammad Danish Zainuddin, dan daripada Parti Putra Dr. Alwi Sabri dan juga bebas ini juga antara figura yang dikenali Datuk Nur Hizam Hassan Bakti. Ini adalah 5 DUN ataupun kerusi panas yang kita ingin analisis pada malam ini dan juga banyak lagi DUN yang perlu kita ketengahkan. Dan ini adalah pecahan yang telah ditetapkan ataupun jumlah pengundi yang berada di kesemua 28 DUN Negeri Melaka iaitu seramai 495,196 mengikut kepada pecahan pengundi biasa mencecah 482,550 dan juga 10,101 tentera dan berikutnya adalah pengundi tidak hadir dan sebagainya. Dan ini adalah sasaran yang ditetapkan untuk PRU DUN ke-15 Negeri Melaka. Ini adalah sasaran 70% dan kita ingin lihat adakah sasaran ini dapat dicapai di sebalik PRU yang berlangsung dalam pandemik COVID-19. Jika kita imbas pada PRU 14 lalu,
sasaran atau peluang mengundi adalah sekitar 85%. Dan itu sedikit gambaran yang kami bawakan kepada anda untuk analisis PRU DUN ke-15 Negeri Melaka yang akan berlangsung pada Jumaat Sabtu 20 November nanti, dan pastinya kempen sudah pun bermula tapi dalam keadaan norma baru. Dan untuk itu kita bawakan kepada anda terlebih dahulu sedikit gambaran dan juga sedikit clipping ringkas berkenaan dengan hari penamaan calon yang berlangsung awal pagi tadi di Negeri Melaka. Saksikan. Itu dia sedikit imbasan penamaan calon PRU DUN ke-15 Negeri Melaka. Rakan-rakan media kami sudah pun bergerak ke Negeri Melaka sejak awal lagi untuk membawa kepada anda liputan yang lebih jelas, lebih mendalam berkenaan dengan PRU DUN Melaka, dan pastinya menjadi tumpuan apabila ia berlangsung dalam tempoh pandemik. Walaupun kes kelihatan semakin menurun, namun SOP ketat telah pun ditetapkan oleh SPR setelah mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga Majlis Keselamatan Negara. Dan untuk kita memahami analisis penamaan calon PRU DUN ke-15 kali ini, kita bawakan kepada anda Profesor Datuk Dr. Ismail Sualman, Profesor di Fakulti Komunikasi dan Media UiTM. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Salam sejahtera semua. Ya, selamat datang ke RTM, dan ini penting, saya pasti Datuk akan sibuk sehingga kepada hari pengundian nanti pada 20 November, dan kami sempat mendapatkan Datuk lebih awal untuk kita bincangkan berkenaan dengan analisis penamaan calon. Kalau kita lihat Datuk, awal tadi saya kongsikan kepada anda semua, seramai 112 calon telah disahkan oleh SPR untuk 28 DUN yang dipertandingkan, melibatkan 96 calon adalah lelaki, 16 calon adalah wanita. Datuk, untuk soalan pertama ini kita ingin tanyakan kepada Datuk, line up untuk calon kali ini, mungkin pandangan awal Datuk untuk PRU DUN Melaka kali ini. Okey, terima kasih. Apa yang saya dapat lihat dan analisis awal dan juga kunjungan awal yang saya turun pada minggu lepas di Melaka, saya dapati semua parti menurunkan gabungan muka baru dan muka lama, ya. Maksudnya muka baru itu adalah orang yang mungkin dia agak berusia tetapi munculkan untuk bertanding pada kali ini. Tapi banyak juga kecenderungan mana-mana parti politik pencalonkan pendatang-pendatang baru, anak-anak muda yang memang diberikan ruang dan peluang kepada mereka untuk menampilkan diri sebagai calon. Ini satu yang unik bagi saya. Yang lebih unik lagi ialah apabila PRU pada kali ini merupakan PRU yang sebenarnya satu pilihan raya umum tau. Dia bukan pilihan raya kecil. Ya. Tinjauan yang saya dapati kebanyakan bila saya tanya pada penduduk di Melaka, kebanyakan mereka ingat ni PRN atau pilihan raya kecil dan bukannya PRU. Jadi pertama sekali saya mengharap supaya mereka akan turun mengundi. Walaupun kita menjadikan ini sebagai gelanggang demokrasi untuk mana-mana parti ataupun calon bertanding, tapi yang paling penting ialah pengundi itu turun. Itu yang pertama sekali. Yeah. Dan yang lebih unik lagi apabila kita lihat pertandingan pada kali ini, nampaknya jelas sekali bukan saja dinominasikan oleh 3 penjuru pada asasnya, iaitu apabila wujudnya di situ BN, PN dan juga PH, ya. Walaupun ada parti-parti lain yang masuk seperti Putra dan Iman, tetapi yang menjadi ironinya kepada PRN kali ini adalah 3 penjuru tadi itu. 3 parti yang nampaknya akan memberikan tantangan hebat, dan sebenarnya ruang dan peluang masih ada kepada semua parti. Saya boleh katakan di sini malam ini bahawa sebenarnya saya tidak boleh menyatakan bahawa
terdapat satu-satu parti yang mendominasi sebenarnya. Ya. Dia ada ruang dan peluang selagi sampai 20 hari November mungkin ada isu-isu yang akan berubah dan ini akan merubah indikator dari segi sokongan dan sebagainya. Ya. Kalau kita lihat calon, sementara Datuk menyebut berkenaan dengan umur calon, dan kalau kita lihat pada calon tertua di DUN N15 Pangkalan Batu 68 tahun dan umur calon termuda adalah di DUN N28 Sungai Rambai yang mendapat perhatian ramai kerana usianya adalah 21 tahun. Ya. Ini adalah satu proses meletakkan calon orang muda. Soalan saya untuk calon ini agak menarik kerana adakah parti-parti tertentu ini meletakkan calon di bawah usia 30 tahun ataupun kita lihat di sini 21 tahun adalah sebagai satu langkah populis disebabkan melihat kepada politik ketika ini yang akan memperjuangkan suara anak muda, Datuk. Okey, kalau kita lihat undi 18 tahun telah pun dimaktubkan di dalam parlimen. Bermaksud ruang dan peluang kepada anak muda ini untuk bertanding juga diberikan ruang kebebasan untuk asas proses demokrasi. Tetapi dalam indikator sokongan dari segi teori political communication, dia ada beberapa variabel ataupun boleh ubah yang menentukan sama ada seseorang calon itu boleh mendapat tempat atau tidak, bergantung kepada contohnya calon itu sendiri, peserta calon, parti politik, kemudian diikuti oleh sentimen yang bermain, manifesto dan juga track record. Jadi kalau seandainya pihak daripada pengundi di sana merasakan bahawa calon ini mampu, mungkin mereka boleh berjaya. Tapi seandainya mereka fikir berkali-kali untuk layakkah sebagai seorang anak muda ini untuk memimpin di kawasan dan sebagainya, itu terserah kepada tangan pengundi. Yeah. Itu namanya subur demokrasi bagi saya. Dan dia tidak ada masalah. Negara-negara lain pun dah ke arah itu sebenarnya. Dan bila ini berlaku, saya fikir bahawa ini juga menjadi satu, kata orang, test water lah, ataupun percubaan di mana-mana parti-parti politik untuk meletakkan calon-calon pada PRU 15 akan datang. Tetapi apapun yang nyata di sini, saya fikir bahawa rakyat Melaka, khususnya pengundi Melaka, perlu matang untuk memilih, perlu berfikiran waras, perlu tenang, berfikir berulang kali, buat timbang tara sebaiknya dan pilihlah bukan berdasarkan pada emosi. Maksudnya umur itu mungkin indikator, tetapi banyak perkara-perkara lain yang mungkin boleh diukur supaya apabila seorang itu calon itu menang nanti, dia sebenarnya akan memimpin menjadi adun. Dan daripada adun itu mungkin dia akan lantik jadi esko ataupun jadi ketua menteri. Jadi ini adalah barisan-barisan yang bermula dengan proses demokrasi, iaitu undi. Jadi kalau salah perkiraan, maka mungkin apa yang kita harapkan untuk membentuk pembangunan Melaka itu tidak akan tercapai, contohnya. Ya. Tapi apapun saya fikir bahawa mereka ada alasan sendiri untuk meletakkan calon yang sebegini. Ya. Dan kalau kita lihat, Datuk, sementara Datuk telah menyebut satu kenyataan yang menarik bahawa kali ini adalah PRU, bukannya pilihan raya kecil, PRK. Ya. Dan rata-rata saya melihat warga maya, khususnya penduduk di Negeri Melaka, mengatakan bahawa ini adalah pilihan raya yang bukan mereka inginkan. Mereka tidak mahu PRU ini dijalankan. Namun soalnya mereka mengatakan bahawa mereka ingin melakukan sedikit protes untuk tidak membuang undi, kerana mereka mengatakan bahawa keputusan untuk tidak memilih itu juga merupakan keputusan. Namun kita ingin memahamkan persepsi ini bahawa pada saya membuang undi itu juga satu protes untuk menentukan parti mana yang layak untuk memimpin Negeri Melaka. Mungkin komen Prof dalam makna ini. Betul lah. Maksudnya setuju tak setuju melalui pilihan raya mencalit ataupun mengundi. Bermaksud nanti kalau kita harap mana-mana nama yang memang dah sah sebagai daftar mengundi dan layak mengundi di mana-mana DUN mengikut PDM-PDM tertentu, maka mereka ni sepatutnya turun. Maksudnya kalau dia tak setuju dengan parti mana, dia tidak akan memilih parti itu. Pilihlah parti yang mana dia nak. Berbanding dengan dia tidak turun langsung. Kalau tidak turun langsung, bermaksud kita tidak boleh mendapat kata orang calon ataupun pemimpin yang betul-betul kita inginkan itu. Itu maksud dia situ. Maka itu sebabnya suburnya dalam demokrasi ini, hebat mana pemimpin, dia banyak bergantung pada tangan pengundi. Ya. Pengundi sebenarnya adalah raja tau dalam proses demokrasi. Mereka ni lah yang menentukan masa depan. Mereka ni lah yang akan menentukan sejauh mana Melaka akan dibawa. Parti mana yang akan didokong untuk menjadi kerajaan pada masa akan datang. Itu sebabnya semuanya bermula dengan proses undian. Itu sebabnya apabila 18 tahun ini diperkenalkan secara automatically, bermaksud semua mereka yang menjadi warga negara Malaysia secara automatik
dia tidak perlu daftar. Dia memang dah automatically dia menjadi pengundi. Tapi dia tidak boleh berlaku pada PRU di Melaka pada kali ini. Dia hanya akan berlaku pada tahun depan. Ya, maksudnya dalam proses pembikinan untuk memurnikan proses itu. Tapi pada kali ini daftar pengundi yang digunakan sedia ada. Saya rasa mereka perlu daftar dan juga lihat dalam SPR punya website ataupun pergi mana-mana tempat yang berkenaan, mereka akan dapat bahawa di mana mereka akan mengundi. Itu yang paling penting. Ya, itu satu pemahaman yang jelas dan perlu faham kepada persepsi untuk tidak mengeluar mengundi dan juga faham kepada akar demokrasi itu sendiri. Dan Prof, kalau kita lihat kebelakangan ini, rakyat semakin bijak dalam meneliti ekosistem politik tanah air. Tidak dapat nafikan kepandaian anak-anak Malaysia ini, khususnya dalam soal pemilihan calon parti politik ini. Kalau kita lihat apa yang berlaku di peringkat persekutuan ini, mereka dikatakan satu meja. Tetapi bila melihat kepada PRU DUN ini, bertanding satu sama lain, dan ini menunjukkan satu persepsi yang kurang jelas dan juga banyak persepsi lain yang wujud, menyebabkan rakyat ini agak khawatir parti mana yang mereka patut pilih kerana kedua-dua ini di peringkat persekutuan satu meja, tapi bila turun kepada peringkat negeri tidak akan menjadi seperti itu, Prof. Itulah yang saya katakan awal tadi. Uniknya pada kali ini, di persekutuan mereka semeja, tapi di luar mereka bertentang di antara satu sama lain. Tapi kena perlu ingat, yang ini adalah untuk Dewan Undangan Negeri. Di Parlimen ceritanya lain. Tetapi sebenarnya amalan ini walaupun tidak secara absah, di negeri-negeri tertentu, di Pantai Timur khususnya, mereka dah berfikir begitu. Di Sabah Sarawak pun dah lama berfikir begitu. Maksudnya di peringkat DUN, mereka akan pilih parti A, parti B, parti C. Manakala di peringkat DUN atau di tempat Parlimen berbeza, tempat DUN berbeza. Itu memang menjadi satu amalan yang tidak kata orang diminitkan, tetapi itu sejarah yang kita boleh lihat. Analisis saya menunjukkan bahawa contohnya di Sabah ataupun di Sarawak. Mungkin cara mereka berfikir begitu. Maksudnya Parlimen cerita lain. Parlimen sebab dia nak peruntukkan Parlimen itu. Tapi DUN mereka nak perintah cara mereka sendiri. Jadi ini merupakan template yang mungkin menjadi norma barulah kepada PRU pada kali ini. Tapi apapun saya rasa rakyat tak perlu bingung sebab kali ini dia tidak ada Parlimen. Hanya DUN. Dia hanya mengundi satu je. Kalau biasa kan kalau kita mengundi kan selalunya dua kertas kan dapat. Ini kita celup dakwat, lepas tu dapat satu kertas je. Jadi mana yang nak merintah untuk negeri Melaka, pilihlah. Jadi dia tidak perlu nak bingung sebenarnya pun. Ya, itu. Dan perkataan terakhir untuk memerintah negeri Melaka pastinya persoalan berkenaan dengan siapakah calon untuk Ketua Menteri Melaka. Dan awal tadi kita kongsikan kepada anda ada 3 calon yang juga merupakan bekas Ketua Menteri Melaka di N04 Lendu, di Asahan dan juga di Bukit Katil. Itu kita akan perincikan signifikan dan juga dampaknya apabila ketiga-tiga ini merupakan bekas Ketua Menteri Melaka kembali untuk bertanding di peringkat DUN ini. Dan pastinya kita akan perincikan bersama dengan Datuk Prof. Selepas ini kita berehat seketika, kembali selepas ini. Baik, bertemu kembali dalam bicara khas analisis penamaan calon PRU DUN Melaka ke-15. Masih lagi bersama dengan Datuk Profesor Dr. Ismail Sualman, Profesor di Fakulti Komunikasi dan Media UiTM. Datuk, tadi saya gantung satu persoalan berkenaan dengan calon yang menarik perhatian kita kalau kita lihat satu persatu di N04 Lendu, meletakkan Datuk Seri Sulaiman Mat Ali daripada Barisan Nasional, juga merupakan bekas Ketua Menteri Melaka, diikuti N10 Asahan Datuk Seri Idris Harun PKR dan juga N17 Bukit Katil Adli Zahari PH. Ini adalah satu meletakkan calon yang merupakan individu yang berpengalaman dalam mentadbir negeri Melaka. Ini adakah strategi yang tepat untuk memastikan kemenangan ini dapat dimiliki oleh parti-parti yang meletakkan calon ini, Datuk? Okey, dalam pilihan raya mereka menggunakan pendekatan strategis dan juga propagandis. Maksudnya semua parti politik mendekati rakyat melalui cara berstrategi. Contohnya macam bekas CM di Lendu, juga bekas CM di Bukit Katil dan lagi Datuk di Asahan. Ya, walaupun kalau kita lihat contohnya Datuk Seri Idris sebelum itu bukan di situ di Bukit Katil, di Tangga Batu, tapi dia pindah ke Asahan balik kampung dia lah. Itu mungkin strategi yang dibuat oleh percaturan mana-mana parti politik. Ruang dan peluang tetap ada, tetapi pada di era ujung-ujung ni, saya fikir bahawa yang menjadi poin kat sini adalah sejauh mana gerak kerja itu boleh dilakukan.
Itu yang paling penting. Gerak kerja oleh mana-mana parti itu akan juga menentukan bagaimana mereka boleh mendekati dan juga berkempen dan boleh menyentuh jiwa rakyat atau khususnya pengundi untuk memilih calon-calon yang berkenaan. Mereka ada kekuatan masing-masing, mereka juga ada kelemahan masing-masing sebenarnya. Ya. Tetapi ruang dan peluang tetap ada kepada mana-mana yang tiga sosok yang penting tadi itu. Jadi itu sebabnya saya fikir bahawa untuk menentukan sama ada keberjayaan untuk mana-mana memenangi pilihan raya itu akan ditentukan oleh sokongan pengundi. Itu sebabnya pertama tadi kita duduk bicara, turunlah mengundi. Ya, kan kalau tak tahu mengundi tak suka mana pun dia tak ada makna, no meaning kan. Tetapi arti kata lain kita juga kena tengok track record. Track record tu maksudnya kisah-kisah silam pembangunan yang pernah dibuat oleh ketiga-tiga pemimpin itu. Kebetulan ketiga-tiga itu dalam tempoh PRU ni tau. Kan PRU pada kali ini nampaknya ada 3 pemimpin dalam satu ni kan. Jadi itu sebabnya apabila kita lihat kat situ track record itu sebenarnya juga menjadi pertimbangan oleh pengundi untuk melihat apa yang ada dan sebagainya. Tetapi banyak juga pendapat mengatakan bahawa dalam pilihan raya ini ibarat macam satu tawaran permintaan demand and supply. Maksudnya apa yang ditawarkan itu adakah dia memenuhi kehendak pengundi itu. Jadi mana-mana parti yang boleh menawarkan sesuatu yang menarik, yang mungkin dalam bentuk pembangunan, yang mungkin dalam bentuk apa saja pun, mungkin akan dibeli oleh pihak pengundi. Dibeli maksudnya mereka akan memilih orang berkenaan. Itu sebabnya saya fikir bahawa dalam tempoh berbaki 2 minggu ataupun 12 hari ini, mana-mana parti perlulah sebaik mungkin untuk mendekati pengundi pertama. Yang kedua, berikan semua maklumat-maklumat yang tepat dan benar kepada semua pengundi. Kita tak mahu lagi analisis saya menunjukkan pada PRU yang lepas hampir 60% pengundi memilih berdasarkan pada emosi. 60% pada PRU yang lepas. Tapi pada kali ini harap-harap mereka lebih rasional kerana kita tengok juga tempoh 22 bulan yang diperintah oleh parti sebelum ini, bagaimana track recordnya. Kita tengok juga ukuran beberapa akhir-akhir dalam kata orang pembentukan kerajaan selepas itu juga perlu diambil kira. Jadi ini di antara perkara-perkara yang saya fikir boleh menawan hati mengundi. Itu sebabnya di sini manifesto memegang peranan penting. Yeah. Manifesto oleh mana-mana parti akan menentukan sejauh mana mereka akan menerima atau membeli tawaran yang diberikan. Tapi kita tak mahu lagi manifesto hanya tinggal manifesto. Yeah. Pada kali ini saya fikir bahawa kalau mana-mana parti politik dia hanya bercakap bahawa manifesto dalam contohnya berapa hari akan buat itu buat ini, tapi kalau tidak deliver mereka akan dihukum oleh pengundi. Yeah. Ini hak kuasanya raja pengundi itulah saya nampak. Dia as a king, as a queen untuk menentukan siapa yang akan memimpin. Walaupun seorang sekalipun, tapi perbezaan seorang itu boleh membezakan menang atau kalah sebenarnya. Ya. Okey. Ini adalah satu konsep melawan persepsi dan pastinya kalau kita melihat kepada negeri Melaka itu sendirinya pendapatan utamanya adalah melalui sektor pelancongan itu sendiri. Dan kalau rata-rata kalau kita melihat kepada penduduk di negeri Melaka, malah satu Malaysia pun mahukan jaminan apabila sesuatu parti itu dilantik untuk memimpin negeri Melaka. Sepanjang analisis Datuk di Melaka misalnya untuk PRU DUN kali ini, apa antara elemen yang perlu diangkatkan dan perlu diletakkan dalam manifesto yang kita bicarakan ini? Saya melihat bukan saja di Melaka sebenarnya. Yang paling penting kestabilan politik. Yeah. Kalau politik itu stabil, lain insya-Allah. Tapi kalau politik tak stabil, contohnya bila PRU kali ini di peringkat pusat pun begitu, di peringkat negeri pun banyak bertukar-tukar kan? Sebab tidak ada kestabilan politik. Maka kestabilan politik itu saya rasa adalah nafas dan jiwa yang menjadi satu sentuhan kepada pengundi untuk memilih. Bermaksud dia nak supaya orang yang pilih kali ini tak mahu lagi kata orang quote-unquote bila dah dipilih dia nak pergi ke parti mana, parti itu. Kali ini kalau dia masih buat macam tu lagi, ini yang akan menjadi pertimbangan kepada para pengundi. Itu indikator pertama. Of course yang kedua, bila kita dah menjadi stabil, kita nak supaya ada pembangunan. Ya. Yeah. Sebabnya dalam Melaka ni saya rasa politik pembangunan masih lagi berbisa. Orang perlukan pembangunan.
Walau kita lihat di Kota Melaka tu dengan pelancong berbagai nampak tu urban area, tapi kalau kita pergi belakang tu, termasuklah Masjid Tanahnya, termasuk asrama belakangnya, ataupun beberapa kawasan yang ada juga orang asli sebagainya sikit, tetapi mereka perlukan lagi pembangunan. Walaupun dia berada di suburban ataupun di kawasan luar bandar, tetapi masih banyak lagi perlu pendekatan dari pembangunan sama ada fizikal ataupun pembangunan rohani, pendidikan sebagainya. Saya nampak contohnya walaupun di Melaka ni banyak sangat rumah lah rasanya. Melaka banyak sangat rumah kan. Tapi mungkin pembangunan lain perlu dilihat pula dari segi aspek-aspek yang lain. Contohnya peluang-peluang pekerjaan anak muda. Ini saya rasa kalau mana-mana parti politik dia boleh menawarkan peluang pekerjaan supaya anak muda tidak lari ke Kuala Lumpur, pergi Seremban, ke Singapura bekerja kan. Ini juga memberikan kata orang satu impak yang besar kepada mana-mana parti politik yang akan bertanding. Sebab manifesto itu saya rasa sepatutnya dah keluar dah malam ni ataupun petang tadi. Sebab sudah tentulah mereka telah merangka lebih awal. Tetapi yang paling penting ialah manifesto kali ini harap-harap dapat ditunaikan dan juga kata orang akur dengan apa yang ditentukan oleh manifesto oleh mana-mana parti politik. Bila kita bercakap tentang manifesto, ianya perlu dimaklumkan ataupun diwar-warkan melalui proses kempen. Kita faham dalam SOP baru yang dikeluarkan oleh SPR awal pagi tadi selepas selesai penamaan calon. Kalau kita melihat kepada SOP yang telah ditetapkan, ramai yang mengatakan SOP itu begitu ketat sehingga kan berlakunya keterbatasan untuk calon-calon melakukan proses mendapatkan undi dan sebagainya. Kalau dulu kita melihat pada PRU sebelum ini secara fizikal pergi rumah ke rumah membawa makanan dan sebagainya, tapi kali ini secara mobil menggunakan kenderaan tidak boleh berhenti dan sebagainya. Mungkin cara ini sebagai pensyarah juga dalam bidang komunikasi ini perlukan satu sentuhan kreatif dalam menyampaikan proses pengundian ataupun mendapatkan mandat daripada rakyat ini. Bagaimana Datuk melihat bahawa ini peluang terbaik untuk melakukan secara dalam talian khususnya dan juga secara mobil yang diluluskan oleh SPR itu sendiri? Okey. Dalam pandemik COVID-19 ni, saya rasa lebih 66 buah negara telah buat election ataupun pilihan raya. Itu analisis saya lihat. Tapi analisis saya lihat juga kebanyakan mereka tak ikut arahan. Bukan saja kat Malaysia, tapi kat negara lain apabila dah berkempen orang lupa daratan kan. Biasalah peluk sana, peluk sini macam-macam. Tapi kita lihat sebenarnya keutamaan kita lah dari segi kesihatan dan selamatan nyawa ini. Kalau kita buat tanpa ahli SOP, kita takuti jumlah mungkin dah pergi kepada 3,000 ni akan meningkat lagi balik kan. Maka saya rasa indikatornya lebih kepada soal kesihatan. Walau bagaimanapun sebenarnya kempen masih boleh dilakukan. Kempen alam maya sekarang dipanggil sebagai Battle of Cyber. Maknanya kalau mereka pandai menggunakan perang saraf di dalam alam maya, sosial media, dilihat sebagai satu potensi secara percuma yang boleh digunakan oleh mana-mana calon, mana-mana parti politik, mereka akan juga reach ataupun penetrate, menembusi hati pengundi. Sebagai contoh, kita buat town hall macam ni dekat dalam kawasan ni, tapi didengari oleh semua orang kat rumah, duduk rehat kat rumah. Tapi tengok Facebook, tengok dalam Instagram, dalam Twitter, dalam berbagai bentuk yang lain. Melalui secara konferen online ni, sama ada kita gunakan saya sebutlah macam Webex ataupun Google Meet ataupun apa Zoom ke whatever lah yang kita boleh guna, kita kena gunakan kesempatan ini. Dan saya juga telah berjumpa dengan TMNet di Melaka. Apa yang saya dapati, almost 98%, 98% penetration untuk internet di Melaka cukup bagus. Satu yang unik, saya percaya bahawa walaupun arahan tidak boleh berkempen, tetapi berkempen secara online ini memang sepatutnya boleh memberikan impak juga. Walaupun memang ramai yang tak puas hati. Siapa yang tak puas hati? Kalau kita dengar kempen berdegar-degar, bersemangat, bangun dan sebagainya. Tapi kali ini tidak boleh buat macam tu. Ini namanya normal baru. Normal baru ini maknanya kita kena menyesuaikan keadaan dengan bentuk kreativitas. Namun, analisis saya menunjukkan mana-mana parti politik yang menggunakan pendekatan convergent. Apa dia convergent? Convergent ni maksudnya media baru campur dengan media lama, dia akan ke hadapan. Bermaksud, okey, media sosial boleh pakai macam saya sebut tadi, tetapi mobile unit boleh dibuat, lawatan rumah ke rumah ikut jarak fizikal dan sosial perlu juga dibuat. Ya, ataupun worst come to worst, antarlah
poster masih boleh dilakukan secara manual macam zaman-zaman dulu, macam kita sebelum ada PKP. Bermaksud kedua-duanya ni memberikan impak sebab kajian susun menunjukkan bahawa media sosial ni hanya lebih kepada awareness ya, dan juga interest. Dia tidak kepada desire dan action. Maka itu sebabnya kalau kerajinan dan juga pengamatan mana-mana parti politik untuk mengampuhkan convergent media lama dan media baru ni, saya rasa mereka akan ke hadapan dan mendapat tempat. Itu saya rasa bukan alasan. Negara-negara lain pun dah buat macam-macam sebenarnya. Contohnya lah, sebelum kita ada PKP semua tak boleh. Tapi bila ada PKP semua boleh. Betul tak? Jualan online boleh, belajar online boleh, semua boleh. Dan boleh semua kan? Sama juga macam pilihan raya ni. Jadi, it's not the reason. Dia bukan alasan lagi dah sebenarnya. Sebab ini adalah era baru, digital dan sebagainya. Dan saya rasa template ini perlu dilakukan dengan sebaik mungkin untuk menjadi PRU nanti. Ya, walaupun ia bukan alasan, kalau boleh saya petik apa yang dinyatakan oleh salah seorang calon di Tanjung Bidara, mengatakan bahawa kaedah baru yang ditetapkan oleh SPR ini memberi cabaran kepada calon muda. Misalnya saya boleh memetik di sini N28 Sungai Rambai, usianya baru 1 tahun. Mungkin dia ada kelebihan dari segi media sosialnya, tapi secara fizikal mungkin sebab kalau kita lihat pada umurnya, kemungkinan penduduk di kawasan tersebut tidak mengenali dan sebagainya. Tapi ini adakah pada pandangan Datuk memberi cabaran kepada calon ini berbanding dengan calon lama yang lebih dikenali dan mungkin tidak ada masalah dari segi penetration, dari segi dalam talian itu? Sebenarnya calon ni macam pengantin tu. Pengantin maksudnya dia diam je. Yang lain jurusolek yang mak andam ni dia mencantikkan dia. Apa maksud dia? Maksudnya calon hanyalah calon, tetapi gerak kerja, pemikir, strategis, propagandis yang menjalankan tugas ni. Bukan faktor umur yang menentukan kemenangan. Tidak. Tetapi kesungguhan dia, dan kalau dia memang lokal, anak tempatan sebagai contoh, orang memang kenal dia sebelum dia bertanding atau dicalonkan, dia bersama rakyat, sama-sama tolong orang kampung, sama-sama toreh getah. Dia bukan asing bagi penduduk situ. Kalau ini calon, dah tentu dia akan mendapat tempat sebab dia orang lokal. Tetapi faktor-faktor lain juga diambil kira sebagai contoh kan. Sebabnya sekarang saya urang baliklah, kadang-kadang orang mengundi ni ada bergantung pada sama ada calon, sama ada berdasarkan pada parti politik, sama ada bergantung pada sentimen, sama ada bergantung pada apa tadi, track record dan juga manifesto. Dia ada 5 perkara contohnya. Jadi kalau kesemuanya itu dipikirkan secara tuntas oleh mana-mana calon untuk memilih dan juga untuk menentukan mana dia nak pergi dan sebagainya, maka itu sebabnya pengundi ini yang kena berfikir secara matang. In other words, dia tidak boleh hanya tengok cantik, muda, terus pilih. It's not. Kadang-kadang orang yang lebih tua ini berpengalaman. Istilah kita dulu macam saya dah tua kan, dah makan garam banyak. Itu sebabnya banyak heart attack. Tetapi itu bukan maksudnya. Maksudnya lah, mereka telah melalui pengalaman yang berbagai-bagai. Fight, tenang terajang politik semua dia tahu dia. Jadi sebabnya dia mesti ada pairing. Dia ada kata orang pair di antara muda dan tua itu. Saya fikir bahawa itu menjadi faktor yang menentukan ya. Dan kita fikir bahawa kadang-kadang kalau kita letak calon-calon muda yang mungkin tidak boleh memahami jiwa orang tua ni juga jadi satu isu yang besar juga kan. Ataupun kadang orang tua ni pun tak boleh memahami ataupun tidak mendalami jiwa perasaan anak muda pun juga akan mungkin jadi kecundang. Jadi betul-betul inilah yang saya fikir bermain berlegar dalam tempoh 2 minggu ini. Ini penting, 2 minggu akan datang untuk kita lihat bagaimana permainan dan juga pergerakan calon-calon, sama ada kalau ikutkan, kalau calon terlalu tua pun orang bercakap, kalau calon terlalu muda pun orang persoalkan. Ini pentingnya untuk kita raikan perbincangan pada malam ini. Kita berehat sekali lagi, kita akan kembali selepas ini dalam Bicara Khas Analisis PRU DUN Melaka ke-15. Baik, bertemu kembali dalam Bicara Khas Analisis PRU DUN Melaka ke-15, dan saya terus kepada persoalan untuk kita
memahamkan dan juga memahami lebih mendalam berkenaan dengan calon-calon yang bertanding di 28 DUN Negeri Melaka ini. Baik Datuk, kalau kita lihat tadi kita soalkan berkenaan dengan senarai calon antara muda dan tuanya. Kalau kita melihat calon di kerusi-kerusi panas antaranya ditandingi oleh MP sendiri. Ada dua ahli parlimen yang bertanding kalau kita lihat kepada senarai nama Datuk Seri Mas M. Mayati dan juga Datuk Seri Samsul Iskandar Mat Akin. Ini adalah dua MP yang bertanding di peringkat ADUN. Soalnya sekarang ramai juga mengatakan bahawa adakah parti-parti ini ketandusan calon yang orang baru, wajah baru. Kalau kita lihat Barisan Nasional juga mengeluarkan kenyataan bahawa 86% muka baru diletakkan untuk PRU DUN Melaka ini. Ini satu langkah baharu yang dilakukan oleh UMNO. Pada pandangan Datuk, untuk soal ketandusan calon ini, adakah itu wujud atau ini strategi yang sememangnya akan berlaku untuk mana-mana PRU? Saya melihat itu strategis. Sebab calon masih memang daripada Masjid Tanah dan pemimpin di situ dan juga mungkin orang yang dikenali di situ. Manakala yang menjadi tantangan yang rasanya hebat adalah pada Datuk Seri Marau sendiri. Ya. Tapi apapun sebenarnya itulah dalam parti politik sebenarnya tidak menjadi satu perkara yang asing sebab di Malaysia ni ramai sebenarnya ahli parlimen dan juga ahli DUN dia serentak. Ya, contohnya macam kita punya mantan Perdana Menteri, dia juga DUN di Johor dan juga ahli parlimen di Pagoh. Dan ramai lagi contohnya kalau kita lihat contohnya pemimpin di Kelantan ramai menggunakan perkataan begitu. Ya. Tetapi apapun rakyat akan menilai sendirilah kan untuk menentukan sejauh mana kesebukan itu dapat diuruskan sebab bila dia bagi dua dia juga ahli parlimen dan nanti dia akan jadi ahli DUN kan sejauh mana dia boleh berada di lapangan itu juga menjadi mungkin satu penilaian dan ukuran untuk mereka menentukan dalam pemilihan itu. Apapun saya lebih ingin menyatakan bahawa sebenarnya isu-isu yang bermain itu lebih penting bukannya calon sangat ya sebab bagi contoh macam Masjid Tanah itu ya kalau kita lihat di situ kelompok ini adalah kubu kuat BN ya di mana kalau tidak salah saya 58% dulu undi dimenangi majoriti di situ ya dan adakah dia akan berubah? Ini satu perkara yang mungkin kita akan lihat kembali sebab contohnya kalau kita analisis di Melaka, analisis saya menunjukkan bahawa kemenangan ketika itu kebanyakan disebabkan oleh mereka menghukum parti atau ketidakpuasan hati terhadap calon di peringkat nasional hingga menyebabkan terpalitnya di negeri Melaka dan dinilai termasuk Johor, termasuk Negeri Sembilan, termasuk Selangor confirm lah kan, Perak sebagainya. Jadi itu dia punya. Maksud ketika itu adalah sentimennya lah emosi. Adakah PRN pada kali ini mereka akan comeback atau balik kepada pangkal jalan? Bermaksud kalau kita lihat pada 2014 PRU ke-13. Kalau itu ukuran dia, mungkin dia akan menjadi satu percaturan dalam penilaian kita ni. Ya. Tapi apapun sebenarnya ya, saya katakan bahawa ini baru malam pertama mungkin berkempen. Mungkin ada isu-isu besar, biasalah mereka akan menggunakan mana-mana parti politik dia akan menggunakan sebagai white ops, black ops ataupun dipanggil sebagai operasi hitam, operasi putih untuk mereka menggerakkan gerak saraf dia tu. Ini memang confirm akan berlaku. Contohnya mereka akan cakap yang baik-baik. Kemudian nanti keluar pula poster yang akan attack pihak lawan kan. Macam-macam saya nampak dah bermain kat situ. Dalam media sosial lagi berlambak. Yang tampal pun ada, yang dalam media sosial dah bertebaran, dah viral sebenarnya kan. Jadi itu adalah permainan dalam parti politik. Dan saya fikir bahawa rakyat Melaka kena berfikiran terbuka lah. Ini adalah era baru dalam nombor baru berkempen. Tetapi apapun sebenarnya kita nak dan kita menyeru kepada semua parti-parti politik supaya berkempen secara berhemah. Berkempen secara yang baik-baik lah senang cakap kan. Tak mahulah nak menuduh itu, menuduh ini, membuat cerita bukan-bukan, mengadu domba. Ini semua akan merugikan akhirnya apa? Rakyat. Rakyat akan diheret kepada persoalan ini. Dan akhirnya oleh kerana persoalan-persoalan inilah yang menyebabkan kita terpaksa buat mengundi tanpa apa?
kata orang pap terus ada pilihan raya kan. Semua tidak menduga ini berlaku, tetapi that happen, dah berlaku pun sekarang. Dan ini juga menjadi pengajaran lah kepada mana-mana yang lain untuk berfikir secara tuntas dan waras supaya kita dapat mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini dalam pilihan raya akan datang. Dan kalau kita melihat kepada demografi negeri Melaka, sudah tentu kalau kita melihat negeri lain pun akan berlaku perkara yang sama. Soal politik berasaskan kaum, kalau kita melihat kepada N16 Air Keroh, Kota Laksmana N20, di Bemban N24, rata-ratanya adalah majoriti penduduk kaum Cina sebagainya. Ini masih lagi kita lihat politik berasaskan kaum ini masih lagi wujud dan meletakkan calon-calon di mana kalau kata Cina ramai di situ, maka letak calon DAP dan sebagainya, MCA ataupun apa-apa calon yang berasaskan kaum itu sendiri. Ini soal yang perlu kita tangani dan juga memahami. Adakah perkara ini masih lagi akan berterusan? Sekarang kita lihat PRU 15 dan mungkin nanti akan ada GE ataupun General Election ke-15 untuk satu Malaysia ini. Bagaimana pada analisis Datuk sendiri? Okey, secara tradisinya parti berasaskan kaum telah wujud sekian lama sejak pada merdeka. Namun parti itu sendiri pun dah secara automatically mengikut kaum. Now, di dalam analisis saya, daripada 28 DUN tu, dalam sekitar 6 hingga 8 tu memang majoritinya daripada kaum Cina. Yang selebih itu Melayu. Ya. Jadi, tetapi dalam era akhir-akhir ini, contohnya, saya dapati banyak juga yang bertanding bukan ikut kaum. Sebagai contoh, ada satu calon daripada orang Melayu tapi bertanding atas tiket DAP. Dia bukan kaum sebenarnya. Ya, ketua pemuda DAP adalah orang Melayu kita. Betul tak? Jadi ini menunjukkan bahawa perubahan itu dah berlaku. Orang tidak lagi quote-unquote allergic kepada nama DAP itu walaupun dia Melayu tu. Satu ketika dulu dia berbeza. Kan? Dan juga kali ini kita tak nampak. Tapi di Johor dan tempat lain contohnya ada yang meletakkan calon PAS tapi adalah dari India. Dan menang pun. Sudah terbukti. Yes. Jadi itu yang menariknya kat sini. Itu sebabnya dalam demokrasi ini kadang-kadang ada yang berfikir secara terbuka, dia tak kisah atas nama apa pun parti itu, asalkan dia rasa mampu atas nama parti politik dia akan menyokong. Contoh begitu. Ada pula dia akan lihat siapa pula calon tu. Adakah dia boleh membela, adakah dia boleh pergi masjid, dia akan ada perkiraan-perkiraan macam tu kan. Tetapi itu hak kepada rakyat untuk memilih. Jadi wadah pentas demokrasi itu masih lagi rata dan padangnya tetap sama, tapi nak berebut kuasa itu bergantung pada tangan-tangan pengundi yang menilai secara waras. Itulah saya nampak menarik juga di PRN Melaka pada kali ini kerana semua ada hak dan juga ada peluang yang sama untuk menjuarai dalam memenangi PRN pada kali ini. Ini bermakna kalau kata parti ataupun politik berasaskan kaum ini tidak ada isu soal perkauman dan sebagainya. Kerana saya fikir ada juga yang berpendapat bahawa kalau politik berasaskan kaum ini akan wujud isu perkauman. Kita mengharapkan isu itu tidak akan diulang siar dan sebagainya. Dan kalau kita melihat kembali kenyataan, melihat kepada kenyataan yang dikeluarkan oleh SPR awal pagi tadi selepas penamaan calon, kalau kita melihat sasaran SPR adalah 70%. Dan kalau saya melihat kepada analisis ataupun PRU ke-14 lalu, peratusan keluar mengundi sekitar 85%. Itu mungkin kita lihat masyarakat berkobar-kobar untuk menukar parti dan sebagainya. Adakah semangat itu akan digunakan kembali untuk PRU ke-15 di DUN Melaka ini, sementara kita bercakap soal ada rakyat di Negeri Melaka ini tak nak keluar mengundi pun. Prof, bagaimana? Itulah, saya pun ada tanyalah beberapa 30 orang lebih saya tanya masa saya pergi di Melaka minggu lepas. Ini kali pilihan raya turun mengundi kah? Tak maulah, kan? Saya jumpa China, saya jumpa India, jumpa Melayu, kan? Kebanyakan tak mau. Dia kata, tak apa perlu nak mengundi. Tapi itulah, mereka tak perasan sebenarnya ini bukan PRK tu. Ini pilihan raya kecil, ini ada pilihan umum. Apapun, sekarang dah termaktub memang perlu ada pengundian untuk PRU. Itu sebabnya sasaran 7% itu saya rasa mungkin diambil kira dari segi aspek tertentu lah. Ya. Tapi sebenarnya kalau pihak daripada SPR ataupun daripada jabatan perangan khususnya buat siaran secara meluas atau RTM buat kempen secara meluas bahawa turunlah beramai-ramai untuk mengundi, saya rasa dia boleh meningkat. Mungkin minimum tu 70%. Paling rendah lah kan. Tapi saya percaya kalau di Melaka ni negaranya kecil, tak besar mana pun,
kalau buat all out, pujuklah pengundi turun, saya rasa dia boleh meningkat pada 82%. Ya. Apatah lagi kalau dia nak mempertahankan mana-mana parti politik ataupun dia nak mempertahankan mana-mana individu yang dirasakan boleh memimpin, maka dia akan turun mengundi. Jadi faktor-faktor inilah yang paling penting. Dan saya fikir kalau saya analisis pun tak ada banyak yang pengundi luar negara nak balik, tak ada, tak sangat pun. Paling tinggi KL dengan Melaka 2 jam sampai pun, kalau laju 1 jam setengah sampai kan. Jadi saya rasa tidak ada alasan untuk mereka tidak turun dan balik mengundi. Apatah lagi saya rasa undi itu pada hari Sabtu kan, pada 20 bulan tu. Jadi banyak perkara-perkara yang sepatutnya dibuat sementelah kata orang. Elok-elok kita lepas pada PKP ni tiba-tiba dapat ruang untuk balik kampung kan. Jadi why not balik kampung plus mengundi. Jadi lebih baik sebenarnya. Saya nyeru supaya anda orang anak Melaka turunlah balik kampung dan mengundilah. Dan pilihlah mana yang anda rasa sesuai untuk masa depan anda. Prof Datuk, daripada kacamata Prof, kalau kata undi 18 dah dibenarkan untuk PRU 15 di Melaka ini, adakah peratusan 70% ini akan berubah, ataupun kalau berubah pun adakah akan menyumbang kepada peratusan yang Datuk katakan lebih memilih berdasarkan emosi itu? Okey. Saya duduk dalam ERC, Jawatankuasa Electoral Reform Committee, satu ketika dulu. Saya dapati kebanyakan daripada 18 tahun ini, mereka kebanyakan quote-unquote belum sedar sangat bahawa dia tu dah jadi pengundi. Jadinya, kalau mana-mana parti politik, mereka menggebeling tenaga mencari sebanyak mungkin apa kata orang pengundi-pengundi untuk menyokong parti-parti mereka, saya rasa akan ramai turun mengundi. Ya? Sebab kalau ikut jumlah yang di Melaka pun, jumlah dia meningkat 3 hingga 4 ribu orang pengundi baru yang akan menambah ikut pada year lah, ikut tahun kan. Dan juga kalau seandainya ini dapat diteruskan, saya rasa jumlah pengundi akan ramai. Dan saya fikir bahawa saya pernah menjadi penganalisis di Indonesia dan beberapa negara lain sebelum ini. Saya dapati bahawa sebenarnya kaedah kita untuk membuat pengundian itu perlu diolah balik. Saya fikir begitu. Contohnya kita terlalu terkongkong berada tempat mengundi itu di sekolah. Padahal di negara lain, buat undi itu tepi jalan, dekat kedai pun dia boleh buat. Dengan syarat ada SOP dia, ada dia punya prosedur dia. Jadi itu perlu kita lihat pada masa akan datang. Now, walaupun kita sekarang ni pakai kaedah tidak boleh kata orang berkempen sebagainya, kenapa kita tak boleh memikirkan kaedah yang lebih banyak? Kalau di negara lain, pukul 12 dah tutup tau, dia punya peti undi. Jadi pagi tu all out, pukul 12, pukul 3, 4 dah ready dah untuk dapat result. Minister dia banyakkan tempat PDM pusat daerah mengundi itu diperbanyakkan. Ini saya fikir boleh dipikirkan oleh SPR dan masa akan datang. Datuk, pengundian kali ini dilanjutkan lagi 30 minit. Apa komen Datuk untuk kali ini? Yalah, itu sebenarnya bertujuan untuk memastikan lebih ramai turun mengundi. Ditakuti mungkin ialah melakukan jam kan. You bayangkan daripada tol daripada tol sampai nak pergi Kota Melaka tu kadang-kadang 2 jam kat situ. Lebih lagi hujung minggu kan. Jadi mungkin perkiraan itu dah dibuat. Itu adalah bertujuan semata-mata supaya berikan ruang untuk ramai orang turun mengundi. Dan kalau itu pun tidak dipahami oleh pengundi, saya rasa mereka akan rugi sebenarnya. Okey. Baik, itu dia pandangan Prof berkenaan dengan apa yang kita katakan sebagai penamaan calon, dan juga penting untuk kita melihat setiap calon. Dan tadi kita kongsikan kepada anda untuk anda menyemak daftar pemilih. Ini penting, sama ada anda boleh mengundi ataupun tidak. Ini telah pun dikeluarkan oleh SPR, di mana anda boleh semak dari semasa ke semasa dan kawasan manakah perlu anda membuang undi itu sendiri. Baik, Datuk, minit terakhir ini mungkin 2 perkataan untuk mengingatkan kepada pengundi-pengundi di negeri Melaka. Inilah negeri bersejarah, mereka ada darah pahlawan. Apa yang perlu kita kongsikan kepada mereka? Oleh kerana di negara bersejarah, buatlah sejarah supaya dapat calon yang terbaik. Pilihan raya pada kali ini yang tidak diduga tetapi telah dikunjung tiba. Sama ada suratan atau kebetulan, kita tetap akan mengundi. Jadi perkiraan dia, saya fikir pada mana-mana calon, mereka gunakan kesempatan ini untuk menunjukkan kehebatan mereka untuk betul-betul menjadi pemimpin masa akan datang. Manakala kepada pengundi, kita harap supaya pertama turun mengundi, fikir secara waras, fikir untuk yang memberikan kesejahteraan pada masa akan datang, pembangunan dan sebagainya, itu mungkin indikator.
Kerana kestabilan politik itu menjadi kata orang teras kepada mana-mana negeri dan Melaka tetap akan unggul dengan kebijaksanaan pengundinya. Marilah turun mengundi. Ya, ciptalah sejarah di Melaka untuk PRU DUN ke-15 ini. Ini satu kenyataan yang menarik untuk kita kupas dari semasa ke semasa dan pastinya kami di RTM akan bawakan kepada anda siri-siri analisis untuk penamaan calon dan juga PRU DUN Melaka ke-15 ini sehinggalah kepada tarikh 20 hari bulan nanti untuk tarikh membang undi. Dan pasti lagi terima kasih kepada Profesor Datuk Dr. Ismail Sualman, Profesor di Fakulti Komunikasi dan Media UiTM. Terima kasih Datuk, saya sangat berhati dapat menemui Datuk dan pastinya banyak insight ataupun ilmu penting untuk kita memahami dan paling penting adalah kuasa ataupun raja untuk kita adalah rakyat untuk membuang undi dan memilih calon yang terbaik untuk PRU kali ini. Dan pastinya 112 calon ini akan berempas pulas bermula hari ini sehingga kepada hari ke-12 nanti sebelum 20 hari bulan November nanti. Baik, kepada anda semua khususnya penduduk negeri Melaka, jadilah pengundi yang bijak dan ini adalah ruang anda untuk memilih siapakah yang layak untuk mentadbir negeri Melaka, negeri yang penuh dengan khazanah dan juga sejarah. Saya Hafidh Dawson, terima kasih menonton Bicara Khas pada malam ini. Assalamualaikum dan selamat malam.